Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini di bulan Syawal yang mulia ni? InsyaAllah semoga semua urusan dipermudahkan, kita semua sihat walafiat, dijauhi daripada sebarang penyakit, sentiasa dalam keadaan tenang dan bahagia di samping keluarga yang tersayang, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu, perkongsian ilmu daripada Soleha di page. Tajuk yang ke-98 pada sesi tahun 2021 ni. Namun Soleha dah live lebih daripada 450 tajuk di wall Soleha. Anda boleh follow dan subscribe Soleha punya channel YouTube, okey, untuk sama-sama kita beroleh manfaat ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Lia Liana, hai Kak Anissa, hai Angga Masyita, hai Kak Aizura, Kak Bayah dan semua yang menonton pada saat ini secara live. Alhamdulillah. Tajuk hari ni adalah jadilah orang yang baik. Macam mana kita nak jadi orang yang baik ni? Di mata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita jadi baik di hadapan manusia tetapi buruk di hadapan Allah. Tetapi jadilah seorang yang benar-benar baik di mata Allah. Manusia nak pandang kita buruk tak apa, tetapi biarlah kita jadi sebenar-benar yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi sebelum tu jom sama-sama kongsikan dan sharekan Soleha punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang dapat manfaat dan tak ketinggalan untuk menonton majlis ilmu taman-taman syurga kita di dunia ini, insya-Allah. Okey, thank you yang sudi sharekan. Alhamdulillah. Sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa semoga Allah merahmati serta merestui majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Kak Emma. Okay, Alhamdulillah Kak Bayah, thank you sharekan. Thank you Masyita sharekan. Thank you Kak Anissa dan semua yang sharekan Soleha punya link page live pada petang ini. Alhamdulillah. Okay, so bagaimana kita nak jadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi ramai orang sekarang ni hipokrit. Dia nak jadi baik di hadapan manusia je. Nak nampak baik di hadapan mertua, nak nampak baik di hadapan teman lelaki, nak nampak baik di hadapan manusia dan sahabat-sahabat. Namun di sebaliknya dia berlaku buruk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni, apa yang kita nak perbetulkan adalah biarlah kita baik di mata Allah. Namun kalau manusia nak jatuhkan kita, nak fitnah kita, nak burukkan kita, nak kata kita macam-macam, tak apa, kita serahkan je pada Allah. Kita deal with Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tak akan terjadi tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ni jom kita cek satu persatu. Apa benda yang kita nak perbaiki dalam kehidupan kita ni supaya kita jadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi manusia yang baik. Kita tak nak jadi manusia yang jahat. Kita nak sentiasa amalkan sifat-sifat mahmudah. Kita tak nak lakukan sifat mazmumah. Yang Allah larang, yang Allah murka, kita nak kena tinggalkan yang semua yang buruk-buruk negatif tu, insya-Allah. Okey, yang pertama, jaga kita punya percakapan. Sebab tu Allah jadikan kita ni mulut ni satu je. Tak sama dengan bilangan mata yang dua. Sebabnya mulut ni cakap bila perlu sahaja. Cakap perkataan yang baik-baik sahaja. Jangan menyakiti hati orang. Jangan berkata perkataan lucah, perkataan kesat, perkataan negatif, perkataan yang berbau unsur-unsur negatif. So Islam ni indah. Islam ajar kita supaya kita ni ada sopan santun. Kita ni ada adab dalam diri kita supaya kita sentiasa bercakap perkara-perkara kebaikan. Contoh macam sharing ilmu ni. Cakaplah perkara kebaikan. Sampaikanlah apa saja ilmu yang bermanfaat.
agar boleh memberi kebaikan kepada kehidupan orang lain, cakaplah, bercakaplah sesuatu yang bermanfaat. Contoh, mulut, mengaji, membaca Al-Quran, berzikir. So, gunakan percakapan kita, kurniaan panca indera mulut ni ke arah kebaikan. Tetapi jauhi mengumpat, membawang, menghalia dan mengunyit dan sebagainya. Jangan kita mengundang murka Allah. Sebab bila Allah dah murka, bukan setakat kita je yang kena, tetapi semua menjadi mangsa. Semua akan mendapat bala di atas kelakuan hanya beberapa kelompok manusia. So dekat sini, itulah pentingnya untuk kita berpesan-pesan ke arah kebaikan. Contoh, kalau kita nampak kawan kita buat salah, kita tegur, kita nasihat. Yang penting kita dah jalankan tugas kita, menegur. Islam ada ajar kita adab menegur macam mana, adab nasihat macam mana. So kita kena mengikut garis panduan yang telah Islam tetapkan. Jangan main hentam je, jangan main tuduh je, jangan main sebar-sebarkan aib orang. Kita suka tengok orang jatuh, kita suka tengok orang diketawakan, kita suka tengok orang diperlekehkan. Itulah nilaian hati kita. Daripada apa yang kita katakan tu, lidah ni lebih tajam daripada sebilah pedang. Hati-hati dengan percakapan kita. Okey, yang kedua, jaga perlakuan kita. Jangan berlaku yang tak senonoh macam perempuan. Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Jangan sebarkan kelemahan suami. Sebab hidup antara suami isteri adalah saling melengkapi. Mungkin isteri tak pandai masak, tetapi suami pandai ambil hati. Dia kata, sedap lah sayang masak ni, esok masak lagi ya, sedap-sedap untuk keluarga kita. Seorang suami, dia nak mengambil hati seorang isteri, dia tak boleh nak kutuk masakan isterinya depan-depan. Tetapi cakaplah, yang kalau makanan ni kurangkan sikit garam, sedap lagi kan. Kita nak hidup sihat, kita tak nak terlebih garam. Macam itulah cara seorang suami nak tegur isteri. Bukannya terus kita menjatuhkan hukum salah pada isteri tu. So antara kita, perlakuan antara suami dan isteri, saling hormat menghormati, tak ada nak buka aib orang, tak ada nak cerita kisah-kisah dalam kelambu, dalam kain. So semua tu ada batas-batas dia. So jaga perlakuan kita, jaga kita punya orang kata hubungan dengan kawan-kawan kita, antara lelaki dengan perempuan. Jangan bercampur berdua-duaan di dalam kereta, jangan berdua-duaan di satu tempat yang terpencil. Sebab di tengah-tengahnya ada syaitan yang akan menghasut kita melakukan sesuatu yang Allah murka. So berlakulah perzinaan, lahirlah anak luar nikah. So semua ni kita nak elakkan daripada berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Sebab tu pentingnya dakwah. Tak kiralah dakwah tu melalui percakapan ke, dakwah tu melalui ceramah ke, dakwah tu melalui penulisan ke. Yang penting kita dah jalankan tanggungjawab kita, kerana dakwah itu hukumnya wajib. Dakwah itu hukumnya fardu ain ke atas kita semua umat Islam. Kalau kita tak buat dakwah, nanti dekat akhirat Allah akan hukum kita. Allah akan tanya soal kita, kenapa engkau dekat dunia tak buat dakwah, sedangkan dakwah tu hukumnya wajib. Sedangkan tugas kita adalah sebagai da'i, tugas kita adalah sebagai pendakwah, menyebarkan agama Islam yang sangat indah di muka bumi ini, insya-Allah. Jaga perlakuan kita, tunjukkan kita ni sebenar-benar agama Islam yang betul-betul, supaya orang agama lain, Chinese, Indian, bila dia tengok adab kita bercakap sopan santun, cara kita berpakaian elok, mereka tertarik. Mereka tertarik untuk mendalami Islam. Sama juga dalam penulisan FTR. Alhamdulillah, setakat ni dah lebih 20 orang non-Muslim yang masuk agama Islam kerana tertarik dengan penulisan dalam buku FTR. Inilah yang kita nak ketengahkan, di mana hati seseorang tu terkesan untuk mendalami Islam. Hati seseorang tu terkesan untuk mengucap syahadah, mengaku serta beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, jaga perlakuan. Okey, yang ketiga, jaga hati kita. Hati kita ni lah, kolbu kita ni lah yang paling susah kita nak jaga. Sebab kita selalu berperang dengan perasaan, kita selalu berperang dengan hati kita. Penyakit hati kita masih banyak dalam diri. Bab kata Imam Al-Ghazali, seseorang tu akan melalui penyakit hati sebelum dia benar-benar menjadi seorang yang baik. Sebab tu sekarang ni bila kita buat dakwah, kita kena kecam. Jangan kita down, tetapi teruskan bangkit.
Itulah ujian dan asam garam dalam berdakwah. Kecaman, tohmahan, fitnahan, semua tu adalah makanan asasi bagi orang-orang dakwah. Sebab tu orang dakwah, jiwa dia kena kental, jiwa dia kena sado, kena kuat semangat, kena sabar. Sebab Allah nak bagi kita pahala sabar. Sebab tak semua orang terpilih Allah untuk buat dakwah ni. Allah pilih yang benar-benar dakwah lillahi ta'ala, yang menyebarkan agama Islam, yang sentiasa menarik tangan ramai orang untuk turn back to Allah. Jaga hati kita, jaga nawaitu kita. Kita buat dakwah kerana apa? Kita berniaga pada hari ini kerana apa? Kita bernikah, kita berkahwin, kita nak ada anak kerana apa? Adakah kita pernah tanya diri kita, adakah aku berkahwin pada hari ini hanyalah kerana nafsu semata-mata? Sudah tentu kita nak memenuhi tuntutan agama Islam, nak jalankan amanah kita, tanggungjawab kita sebagai isteri, sebagai ibu kepada anak-anak kita dengan cara yang halal, dengan cara yang Allah reda. Kita nak kumpul pahala banyak-banyak. Kita niatkan apa yang kita lakukan di dunia ini sebagai ibadah. InsyaAllah kita akan beroleh pahala ibadah, insyaAllah. So, yang ketiga tadi adalah jaga hati. Untuk kita menjadi seorang yang terbaik di mata Allah, jaga hati kita, jaga kolbu kita. Jangan ada hasad dengki, jangan ada iri hati, jangan ada perasaan amarah terhadap kebahagiaan orang lain. Jangan kita tak suka tengok rezeki orang lain melimpah ruah, kita sakit hati. Kita tak boleh tengok orang lain lebih sikit, kita nak bantah, kita nak jatuhkan dia, kita nak bomohkan dia. Na'udzubillah min zalik. Islam tak ajar macam tu. Sebab bila kita melakukan sesuatu yang Allah murka, maka Allah akan turunkan bala dan Allah akan balas segala kejahatan kita di dunia ini di hari akhirat dengan sepedih-pedih azab. Kalau kita tahu bagaimana panasnya api neraka tu, kita tak akan berani sekalipun untuk melakukan dosa kerana panas api neraka tu. Kalau anda letakkan jari anda sekejap je dekat api dunia ni, dekat akhirat nanti berganda-ganda kepanasan api neraka tu. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dijauhi daripada azab neraka Jahannam, insya-Allah. Okey, yang keempat, bila kita nak jadi orang yang baik, kita kena jaga pemakaian kita. Pakailah pakaian yang menutup aurat. Pakailah pakaian yang dituntut oleh Islam, yang longgar, yang tak menyerupai warna kulit. Lelaki pakai pakaian lelaki, perempuan pakai pakaian perempuan muslimah, menutup aurat. Pakai stokin kaki, lengan tutup, pakai handsock, menutup aurat yang sempurna supaya kita tak sebarkan dosa-dosa. Kalau isteri, dosanya suami yang akan tanggung. Kalau anak-anak yang belum berkahwin, mak bapak kita yang akan tanggung dosa kita kalau kita dedahkan aurat, nak menampakkan rambut kita. Kalau kawan kita nampak free hair, jangan kecam dia, doakan dia, nasihat dia, bagi dia hadiah tudung ke apa. Satu hari nanti sudah pasti dengan izin Allah, Allah akan beri dia hidayah, Allah akan beri dia keampunan. Yang penting kita jangan kecam dia, tetapi doakan yang baik-baik. Doakan yang baik-baik, nasihat yang baik-baik. Sebab kenapa kita tak nak kecam orang? Sebab bila kita kecam orang, tak semestinya pengakhirannya macam tu. Boleh jadi pengakhiran orang yang kita kecam kau-kau tu lebih mulia daripada kita yang duk mengecam je. Apalah salahnya kita doakan? Doakan orang yang free hair, yang tak tutup aurat, yang seksi-meksi tu, kita doakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Ya Allah bantulah mereka untuk menemui jalan pulang supaya beriman kepadamu, ya Allah. Jauhi segala maksiat. Kita doa sungguh-sungguh supaya Allah membuka pintu hati mereka, kerana hidayah milik Allah. Kita tak layak nak judge manusia, kita tak layak nak kecam manusia, kerana Allah yang izinkan sebegitu berlaku. Yang penting kita doakan yang baik-baik. Jangan kita kecam. Bila kita nampak orang sikit buruk, kita tak nak kawan dengan dia. Kita dok kecam dia, dah jadi berdosa kan. Kita dok sebar-sebarkan dosa, dok mengata dia, dok mengutuk dia, dah tambah dosa kita. So jaga pemakaian kita, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, jaga kita punya akhlak dan peribadi. Akhlak dan peribadi, jaga adab kita dalam berguru. Contohnya, kalau kita menuntut ilmu sekarang ni, kita kena faham, menuntut ilmu tu bukan sekadar budak-budak sekolah je.
kita macam Solehah sekarang ni pun, Solehah still belajar, Solehah still menuntut ilmu, Solehah still masuk kelas-kelas. Bukan bermakna kita usia dah 32 tahun ni, bukan bermakna kita kena stop belajar. Tetapi lagi makin kita kena banyak belajar. Lagi-lagi ilmu mengenal Allah. Kita belum sebenar-benarnya kenal Allah, maka kita hadirkan diri kita untuk top up ilmu. Belajar, cari guru, berguru, masuk kelas sana sini. Sekarang dah banyak dah seminar online, kelas-kelas online, laburkan sedikit duit untuk manfaat akhirat kita khususnya. Jangan kita kedekut untuk labur untuk ilmu. And then, bila kita dah tahu sesuatu ilmu tu, jangan kita tak amalkan. Sebab al-ilmu bila amal, kasyajar bila samar. Ilmu tu, kalau kita tak amalkan, seperti pohon yang ditumbuh tapi tak keluarkan buah. So, kita tak nak macam tu. Sama juga bila kita menuntut ilmu, kosongkan gelas, tuntut ilmu dengan gelas yang kosong. And then, bila kita hormat guru kita selalu doakan guru kita hargai guru kita, insya-Allah adab tu lebih tinggi daripada ilmu. Sebab tu seseorang anak murid tu tak akan berjaya bila hilang adab dia dengan guru dia. Seseorang tu hilang barokah kehidupan dia, dia tak boleh nak berjaya dalam kehidupan dia kerana hilang doa daripada seorang guru. Jangan kita jadi seorang anak murid yang lupakan kulit, kacang lupakan kulit, yang tak kenang jasa guru kita yang dah banyak sharing ilmu, yang dah banyak ubah hidup kita. Maka turn back to Allah. Jangan kita berdendam, jangan kita menyalahkan seseorang tu hanya kerana kesalahan kecil sehingga kita lupa dah 100 kebaikan yang kita dah beri kepada dia. Hanya kerana satu kesalahan kita nak benci dia seumur hidup. So tak patut. Kenangkan balik 100 kebaikan yang telah guru kita berikan tu, berbanding dengan satu keburukan tu, maafkan, redokan, kerana redo itu kunci syurga. Kalau kita hidup ni tak boleh nak redo, kita akan merana, hati kita tak bahagia, hati kita tak tenang, kita hilang barokah dalam hidup kita. Kalau kita berjaya pada hari ini pun, kejayaan tu tak kekal abadi kerana barokah telah hilang daripada kehidupan kita. Sebab tu penting dalam kehidupan kita ni kita jaga adab. Jaga adab dengan guru kita, jaga adab dengan mak ayah kita. Mak ayah kita pun guru kita. Jaga adab kita dengan suami kita. Suami kita pun boleh jadi guru kita. Macam Solehah, kadang-kadang Solehah mengaji kan. Kadang-kadang Solehah mengaji, suami dengarkan, dia kan imam tahfiz. So, walaupun dia tak tengok Al-Quran, bila dia dengar je kita baca, kalau ada salah, dia betulkan tajwid kita. Yelah, kita ni manusia, tak ada yang perfect, tak ada yang sempurna. And then, bila orang tegur kita, kita terimalah, kita betulkan kesalahan kita. Itulah sebaik-baiknya hamba. Seorang suami memimpin seorang isteri dengan cara yang betul. Seorang suami adalah ketua keluarga buat keluarganya. Kerana baiti jannati, rumahku, syurgaku. Syurga kita bermula daripada pendidikan di rumah. Kalau suami dapat didik isteri dengan cara yang baik, alhamdulillah, maka syurgalah buat si isteri. Dan isteri kalau dapat mendidik anak-anak dengan acuan yang betul, maka anak tersebut jadilah anak yang bakal masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So, sama-sama kita bermuhasabah diri. Solehah pun selalu pesan kat diri Solehah, tegur diri Solehah, cek balik diri Solehah, mana-mana yang kurang tu kita perbaiki sama-sama. Bukan bermakna apa yang Solehah cakap tu untuk anda semua, tak. Solehah cakap tu adalah untuk diri Solehah sendiri. Kerana kita ada 10 jari. Biarlah jari kanan kita ni satu kita tunjuk dekat orang, dan yang selebihnya kita tuding jari dekat diri kita sendiri, insya-Allah. Okey, sama-sama kita mengubah diri kita, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, maafkan salah silap Solehah. Solehah juga insan biasa. InsyaAllah Solehah doakan anda semua kaya, berjaya dunia akhirat, mendapat keberkatan hidup, mendapat redha Allah, mendapat redha daripada keramat hidup, insyaAllah. Okay? Salam kejayaan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.